Okay, no, dan esok tak esok pun bila-bila lah. So you all buat latihan ni lah, regular expression. So tak perlu submit apa-apa, just daripada latihan tu you all lebih faham lah apa itu regular expression. Okay. So untuk hari ni lexical analysis adalah first stage first stage in compiler development. So ni kalau kita nak buat compiler kita sendiri, pasal pertama adalah analyze lexical, ataupun kita nak tahu dalam coding tu ataupun dalam sesuatu programming language tu, source code tu, kita nak tahu yang mana satu variable, mana satu semicolon, yang mana satu keywords. So nak classify yang kita punya string ataupun source code tu kepada token, dia panggil token lah. So, variable, keyword, bracket, semicolon, itu semua kita consider sebagai token. Token. So first step sebelum kita boleh convert kepada assembly language, itu adalah first step kita, itu kena pasti token di dalam sesuatu string ataupun source code tu. Okay, so dalam topik ni kita akan cover apa itu lexical analysis, kemudian macam mana kita nak wakilkan lexical kita ni ataupun lexical analysis tu, macam mana kita nak gunakan bahasa standard untuk mewakili. Sebab setiap token tu, setiap variable, setiap keyword tu dia ada cara macam mana kita nak represent dia. So kalau token variable tu apa contoh dia ataupun apa pattern dia yang boleh kita consider itu sebagai variable. Kalau keyword, apa pattern dia yang kita boleh consider sebagai keywords. So tu dia ada kaedah standard untuk kita menulis specification bagi setiap token tu. Itu menggunakan regular expression lah ataupun regex. Dan kita akan tengok basically tajuk ni akan lebih kepada regular expression lah. Dan kita akan tengok juga isu-isu berkaitan dengan lexical analysis ni, iaitu look ahead dan ambiguity. Okay, lexical analyzer ni ataupun singkatan dia lexer. Lexer tu adalah lexical analyzer. Lexical tu means apa-apa yang berkait dengan perkataan lah. Okay, ataupun sesuatu vocab lah dalam suatu language. So, dalam programming language, vocab ataupun word tu kita boleh consider sebagai sebagai token. So, antara token-token yang ataupun words yang ada dalam programming language adalah variable, the numbers, keywords, nombor integer, nombor float, character dan etc. Token dia. So apa lexical analysis ni buat? Dia ambil string of individual letters, maksudnya setiap huruf lah dia akan kena pasti kepada ataupun classify kepada token ataupun dalam common word dipanggil words lah. Okay, common language dipanggil word. Okay, tapi dalam programming kita panggil token lah. So daripada source code tu, ataupun individual letters tu, daripada apa yang kita type tu, source code tu, yang berbentuk space, comments ataupun layout karakter tu macam tab ataupun new line lah, yang tu tak nampak lah. Yang tu semua kita consider sebagai white space, kita panggil token white space yang tu. Okay, maksudnya tak akan diambil kira sebab tak akan di-analyze lah. Semua tu tak akan di-analyze. Macam komen, kita buat coding ada komen kan. So komen tu tak akan di-analyze untuk kita convert. Basically dia akan buang lah, ataupun tak akan guna lah space semua tu. Okay, ni just nak highlight apa itu token ni lah, ataupun kata lain apa itu words. Okay, so kalau kita tengok daripada perkataan ni daripada perkataan ni, cara tak langsung kita boleh specify kepada token kan, ataupun kepada words. Iaitu kita tahu ini adalah words, ini pun adalah words, ini pun adalah words. Words ni bukan word, words perkataan. Ataupun dalam programming ni ataupun compiler kita panggil sebagai token lah.
So ini satu token, ini satu token, ini satu token. Cuma token tu token apa? Okay. Ini saya, mungkin token kata nama kan. Ini lapar, token apa ni? Ini token perbuatan. Okay. Nasi, token apa ni? Ini token noun ataupun kata nama. Contohlah token. Okay, so dia kata sini classify strings into tokens. String tu adalah source code kita. Into tokens lah. So ini fasa ni dia nak classify token saja. So daripada source code dia akan hasilkan token. Convert kepada token. Token tu lah yang akan kita mesh dalam grammar nanti untuk kita tengok adakah source code kita tu ada syntax error ataupun tidak. Menyalahi grammar ataupun tidak. Tapi nak tahu dia menyalahi grammar ataupun tidak, dia mesti tahu token lah. So katakan ini string ataupun source code kita, dia macam ni kan, kita tulis sini. Kita buat new line, ini ada tab lagi, ini kita buat Z sama kosong. So basically ini adalah sebenarnya adalah sequence of character je, maksudnya pertama ni dia ada slash tab. Okay, ni panggil white space lah, yang merah ni adalah white space. Slash tab, lepas tu baru if, lepas tu ada space, lepas tu ada huruf-huruf. Lepas tu kenapa dia ke bawah ni, sebab ada slash n. Okay, lepas tu ada slash t lagi, ada slash t lagi. Lepas tu baru ada tu. So dia sebenarnya sequence of character saja, sequence of character. Okay. Sebab tu dia kata the process of classifying the sequence of characters into token is called lexicography. Maksudnya macam tadi kita sebut sequence of character ni kita boleh panggil sebagai strings, kita boleh panggil sebagai source code, kita boleh panggil sebagai letters pun boleh.
Oh, rasa line saya ada problem ah. Saya tukar line. Line saya yang problem ah. Okay. Okay, boleh dengar semua? Boleh. Okay, okay. Share balik. Pagi ni mengantuk lah semua. Saya pun mengantuk lah. Okay, so yang pertama kita akan specify ini kepada token. So first character tu /t dia adalah white space. So dia akan kita macam ni lah. So white space /t. Lepas tu if tu apa? Keyword tu apa? If. Lepas tu ada space. Space ni white space lah. Lepas tu ada white space iaitu blank. Kemudian ada open parenthesis. So token open parenthesis dia adalah token dia. Kemudian ada identifier I. Okay, kemudian kau tengok ada space lah, sepatutnya white space, space. Kemudian dia ada relation lah, ini operator ataupun relation lah, dalam kes ni nama relation. And then ada identifier Z dan seterusnya dia akan keluar macam ni lah. So result dia white space, keyword, open parenthesis, identifier. So dia akan convert ni lah, maksudnya dia akan tukar. White space dia akan remove dia. So dia akan jadi keyword, open parenthesis, identifier, relation, identifier, close parenthesis. Dia akan keluar macam tu. Dia convert. Alright. Okay, token alexim. Alexim tu adalah nilai token lah. Contohnya, kalau dalam quiz ni, integer. Integer ni apa? Integer ni adalah satu token. Token apa? Variable, apa tu? Data type lah. Data type. Dia punya lexim dia ataupun value dia adalah integer. A ni token apa? A tu adalah variable. Okay. Lexim dia adalah huruf A tu. Basically yang ni lah. Ini token, ini adalah lexim dia. Value dia. Okay, so kita akan tengok macam mana kita nak specify sesuatu token lah. Macam mana kita nak kata, kita nak beritahu variable, kita nak declare integer. Macam mana nak declare, kita gunakan regular language. Okay, ini boleh skip ni. Okay. Basically regular expression ni dia adalah satu pattern lah. Pattern daripada yang kita boleh kena pasti itu adalah variable. Satu pattern daripada string yang kita boleh kena pasti itu adalah integer. Satu pattern daripada string yang kita boleh kena pasti itu adalah keyword. Dia adalah pattern. Expression ni adalah pattern. Okay. Kita tengok lah. So ni regular expression. Dia ada L union M lah. Ini contoh L union M. Ini lebih kurang pada set lah. Set. Kita tengok contoh ni terus lah. Okay. Kalau simbol ni dia punya simbol ataupun dia punya specification lah. Ataupun kita panggil regular expression lah. Okay. Ataupun pattern dia. So, kalau macam ni masuk language dia ataupun contoh-contoh language, kalau simbol dia macam ni, dipanggil empty set. Ini tidak ada apa-apa, null ataupun karakter null lah. Okay, kalau macam ni, ni maksudnya ada tetapi dia adalah empty string. Macam blank tu dikira sebagai empty string lah. Berbanding atas ni tidak ada apa-apa. Ini ada tapi dia macam space lah. Space kita tak nampak apa-apa kan. Itu empty string. So, kalau dia buat A maksudnya contoh bahasa dia huruf A lah. Okay. Kalau dia buat R atau S maksudnya language dia adalah R, S ataupun S. Kalau RS ini maksudnya language dia RS lah. Tak boleh benda lain lah. Dia mesti RS. Dan yang penting yang kita kena
highlight sikit kat sini, dia ada dua. Satu yang star ni, apa maksud star dan apa maksud plus. Star ni maksudnya dipanggil clean closure. Maksudnya dia boleh ada satu art. Okay, maksudnya antara bahasa-bahasa bagi pattern yang ni adalah art, comma, art 2 kali, art, ataupun art 3 kali, art, ataupun art 4 kali, art, ataupun art banyak kali, berapa banyak kali pun tak kisah, asalkan di huruf art dan diikuti oleh art. Okay, tu star. Okay, dan satu lagi star ni dia bermaksud boleh jadi juga empty string ya, maksudnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dia boleh ada satu art ataupun boleh ada banyak art ataupun boleh tidak ada art. Ini maksud star ya. So contoh kalau A, B, A atau B maksudnya language dia adalah A atau B je lah, dua je lah. So katakan kita buat macam ni. So kalau dia buat A atau B and then dia concatenate ataupun dia combine dengan A atau B, maksudnya list of language yang kita boleh ada adalah kalau kat sini A, kat sini pun A. So dapat A. Katakan kat sini A, sini kita dapat B. So kita dapat A, B. Kalau yang first kita ambil B, yang second kita ambil A, maksudnya dapat B, A. Dan seterusnya B ataupun B. So ini saja list of language yang kita dapat daripada regular expression yang macam ni. Okay, kalau A star ni maksudnya dia boleh ada satu A, boleh ada dua A, boleh ada tiga A dan boleh ada infinity A pun. Yang penting dia adalah A. Dan disebabkan dia star ni, dia ada satu lagi, dia boleh jadi empty. Tidak ada A pun dikira sebagai A juga. Empty lah, empty maksudnya. So kalau bahasa dia A atau A star B. Okay, maksudnya kalau kita ambil A ni, satu ialah A. Kalau kita ambil yang kedua ni, ini satu A. Kalau kita ambil yang kedua, dia boleh jadi B. Maksudnya A star ni consider sebagai empty. So dia tinggal B lah. Jadi boleh jadi A tu ada satu. Jadi A, B. Dan A ni boleh jadi dua. Jadi A dan berakhir dengan B. Boleh jadi tiga. Maksudnya A, B. So panjang lah sebab dia ni infinity lah. Sebab A ni kita boleh anggap dia boleh ada infinity A dan berakhir dengan B. Okay, dan A ni boleh ada ataupun tidak ada sebab dia star maksudnya kosong. Jadi kalau A kosong, B sajalah. Okay, berbeza dengan plus Plus maksudnya dia mesti ada at least one. Okay, at least one. Kalau star ni dia sama dengan A plus kecuali dia boleh ada empty string, maksudnya tak ada A pun boleh. So kalau tengok kat sini macam ni kan. Beza yang ni dengan yang bawah. Yang ni ada empty, yang bawah ni tidak ada empty. Jadi AA ataupun 2A ataupun 3A ataupun infinity. Ini contoh bahasa dia. Satu lagi. Untuk kita boleh juga guna guna apa ni dia panggil guna dalam quote lah, dalam quote lah. Maksudnya macam tadi kita buat A atau B je kan. So kita boleh letak string lah, tapi kena letak quote. Contohnya keyword regular expression dia adalah if duduk dekat-dekat, so kita buat dalam bracket ataupun dalam quote. Or else, or begin, so any keyword kita akan letak dalam ni sebagai regular expression dia. Okay, kalau letter, apa contoh-contoh letter kita boleh buat A atau B, so kena ada quote sampai Z, dan letter juga adalah huruf kecil A sampai huruf Z, dan mungkin underscore tu pun kita boleh define sebagai letter. Okay, digit 0 ke 1 ataupun dalam certain language kita boleh wakilkan shortcut dia. Okay, letter ni kita boleh tulis sebagai A hingga Z ataupun A hingga Z kecil. And then letak square bracket tu. Ini ringkasan dia lah. Maksudnya kalau tak nak tulis satu-satu tu, nak tulis satu-satu macam ni, kita just boleh buat
Sebab dia ada satu lagi underscore, so boleh tambah satu lagi underscore belakang dia. Underscore. Okay, yang digit ni pun sama. Kalau tak nak tulis 01 sampai 9 ni, kita pun boleh buat macam atas juga. 0 hingga 9. Okay. Integer. Integer can be digit ataupun tidak ada apa-apa value. Betul ke ni? Kalau digit, kalau kita buat digit saja, maksudnya dia boleh ada kosong. Okay, ini contoh language dia kosong di atas. Contoh language dia adalah kosong ataupun 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 4. Okay, sebab apa? Sebab dia tak boleh. Kalau 43 boleh tak? Tak boleh sebab dia ada satu saja digit ni. Kalau kita nak kata dia ada banyak, kita kena buat star. Star maksudnya dia boleh ada banyak digit. So digit yang pertama mungkin kosong, digit yang kedua mungkin 2, digit yang ketiga boleh ada 3. Dia boleh juga jadi 1, 2, boleh juga jadi 4, 4. So tak kisah. Dia mungkin ada 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Semua ni adalah digit. Cuma kalau kita buat star tak betul sikit sebab empty string tu pun dikira sebagai digit. Jadi ini sepatutnya kita kata at least mesti ada satu digit. Okay. Dan kalau nak ada banyak pun tak kisah. Tapi at least mesti ada satu digit. Mesti ada satu digit. Number float macam mana? Number float adalah integer and then combine dengan titik and then followed by integer. Integer tu apa? Integer ni boleh ada satu digit ataupun 2 digit ataupun 3 digit ataupun 4 digit ataupun berapa digit pun. Okay, lepas tu dia ada titik and then combine balik dengan integer. Okay, to float. So identifier ataupun variable macam mana kita nak declare. Biasanya kita akan letak letter. Dia mesti bermula dengan letter kan. Kalau kita declare variable tu tak boleh buat integer 1A tak boleh kan. Ataupun integer 2A. Okay, ini tak boleh sebab biasanya dalam programming untuk tukar identifier dia akan define letter depan dia. So dia mesti bermula dengan A depan dia. Lepas tu tak kisahlah nak ada satu digit ataupun 2 digit. Lepas letter, lepas satu letter can be followed by single letter ataupun single digit ataupun tidak ada letter ataupun tidak ada digit. Maksudnya A ni betul lah satu letter kan. Ataupun kita boleh buat AA. Maksudnya satu letter depan ni, satu letter sini. Ataupun yang ni sebab dia boleh ada banyak ni, dia boleh berulang-ulang ni. Jadi lepas AA dia boleh ada digit satu. Okay. Ini adalah kita declare regular expression. Okay. So contoh soalan declare regular expression for phone number. Format phone number tu mesti macam ni. So macam mana kita nak declare, kita akan buat contohnya ni digit ataupun kalau tak nak buat macam ni, kita boleh simplify dia 0 hingga 9. Okay. So area maksudnya yang tengah. Tengah ni dia mesti 3 digit. So kita akan buat digit and then ada 3. Maksudnya 3 digit, tak boleh lebih. Okay. Exchange yang sini ya. So pun 3 digit and then phone dia 4 digit. Ni phone dia 4 digit. Jadi kita akan mulakan dengan open parenthesis ni. Kalau kita nak buat simbol terus kena buat bracket quote lah kalau nak buat simbol. So dia start dengan bracket, kemudian area, and then tutup bracket ni kita terus define simbol lah. And then exchange tu adalah digit 3. So 3 digit kat sini and then combine dengan dash. Dash tu adalah satu simbol. And then combine dengan phone. So ni adalah contoh dia lah. Okay, untuk mobile phone number yang macam ni, kita buat digit 3 dash digit 7. Senang je ya.
So kalau email macam mana? Email kita buat name untuk depan ni letter atau digit, at least ada satu letter ataupun satu digit, and then dia boleh ulang-ulang. So kita buat letter or digit and then ada plus. Okay, so format email name, then mesti ada alias followed by name and then ada titik, and then dia boleh ada yang ni, yang belakang ni boleh ada ataupun boleh ada satu ataupun boleh ada banyak sebab ada star ni. Maksudnya yang ini boleh tidak ada, maksudnya name alias name pun sudah cukup, ataupun dia boleh ada satu titik. Maksudnya kalau star ni dia boleh ada satu titik ataupun boleh tidak ada. Boleh ada satu titik and then followed by name, boleh ada dua benda ni. Ini sekali, lepas tu ada sekali lagi dot name. So ni adalah format email lah. Okay. Ini isu dia bila kita nak recognize menggunakan regular expression ni, kita mungkin bertemu dengan isu ni. Itu contoh contoh kita ada satu string macam ni f. Kita ada satu string, kita nak convert ini kepada token. Okay. So kalau kita tengok sini, f ni kita boleh kata sebagai identifier kan. F ni sebagai identifier. Okay, sebab dia punya regular expression dia white space, integer, identifier and then simbol plus ni. Okay, dan kita tengok sini plus pun boleh match sebagai R ataupun kita boleh match dengan sini lah. Okay, cuma isu dia kita boleh declare dia sebagai kita ambil ni lah. Okay, ni contoh lah isu dia nak beritahu kat sini ada ambiguity lah. Kalau kita based on expression tadi tu, kita nak contoh if ni, I ni boleh jadi dua variable ke ataupun if tu sebagai satu token. Okay, kita boleh kata I ni sebagai satu variable, F ni sebagai satu variable. Ataupun kita juga boleh kata if ni sebagai satu token keywords. Sama juga dengan case ni, operator ni. Adakah kita nak kata ini dua simbol operator? Ataupun kita boleh kata ini dua simbol operator, ataupun kita boleh kata ini sebagai relation saja kan. Dia bukan simbol operator, bukan simbol equal, tapi dia adalah simbol, bukan simbol assignment macam ni. Assignment kan maksudnya kita kumpulkan value kan. So ini macam mana nak define dia ataupun lebih jelas. Inilah yang ni. So dalam case ni ambiguity ni maksudnya tak tahu nak define dia sebagai variable ke, nak define dia sebagai keyword ke, nak define dia sebagai operator ke, tak tahu, ataupun integer. Okay. In fact identifier tu sendiri pun tak tahu jauh mana dia adalah identifier. Adakah F ni sebagai satu identifier, O adalah satu identifier, ini pun ada identifier, maksudnya 3 identifier, ataupun FOOO ni 3 huruf ni sebagai satu identifier, sebagai satu token. Jadi ambiguity lah kat situ. So untuk menyelesaikan ambiguity, dia ada dipanggil apa ni, ada rules dia lah, ada rules, iaitu dia kata pick up the longest possible substring that match up. Okay, so the longest maksudnya tadi kan saya kata adakah F tu satu identifier, O tu satu identifier, O yang kedua ni adalah satu identifier, dia 3 identifier kan. Tapi dalam case ni kita menggunakan rules yang ni dipanggil maximal rule match ni, lah kita pilih yang paling panjang. Okay, kalau FOO plus ni bukan dah tak consider sebagai identifier, sebab identifier tak, yang dia ada letter dengan digit je kan. So ada plus ni, so kita boleh ignore yang ni. Jadi dia
yang longest adalah FOO ni adalah sebagai satu identifier. Okay. Jadi dia beritahu FO mesh identifier. Okay. FOOO pun mesh identifier. Tapi FOO plus bukan lagi identifier, sebab dalam identifier kalau kita tengok dia punya definition identifier. Okay. So ini identifier. So di letter ataupun digit saja, letter ataupun digit. So tak termasuk operator di plus tu. Jadi bila ada plus dia bukan identifier lah. Okay. So dalam kes ni yang paling longest adalah FOO, itu adalah sebagai identifier. So kita akan classify yang ni sebagai identifier. Kenapa kita tak classify FO sebagai identifier? Sebab kita menggunakan rule yang macam ni, maximum months. Pilih yang paling panjang untuk token tu. Okay, satu lagi cara untuk kita selesaikan ambiguity. Ini untuk satu kan, contohnya sebut tadi identifier lah. So identifier tu kita ambil paling longest lah, paling panjang. Tapi mungkin kita akan ada konflik, nak declare dia sebagai identifier ke nak declare dia sebagai operator. Tu okay, ada konflik. Okay. Tengok ni contoh dia. Contoh kita ada regular expression, white space, and then ada new ni keyword lah. Integer identifier. So katakan string yang kita bagi adalah ni, new FOO. Okay, new foo. So new ni boleh jadi identifier kan, sebab dia adalah letter. So dia boleh jadi identifier. Foo pun boleh jadi identifier. Tapi macam mana kita nak classify new ni adalah new ataupun keyword lah. Nak define new ni adalah new kat sini, maksudnya dia adalah keyword. Kita menggunakan guna rule yang ni iaitu rule listed first. Okay, maksudnya new ni kita declare dulu sebelum identifier. Identifier tu kemudian, maksudnya keyword ni keyword lah. Ni adalah keyword, token keyword. Okay, keyword. So kita kena check dulu rule yang pertama yang kita declare, iaitu kita declare keyword dulu. Lepas tu baru kita declare identifier. Jadi dalam case ni new ni dia tak jadi identifier, dia akan mesh dengan keyword. Okay, dia juga mesh dengan identifier, tapi dia mesh terlebih dahulu dengan keyword. So ini akan jadi keyword. Okay, so foo ni akan jadi identifier ataupun variable. Okay, jadi kita define macam tu sebab menggunakan rule listed first. Okay, dan satu lagi untuk error handling. So ni kalau ada error, kita buatlah identifier untuk error tu lah supaya lebih senang. Maksudnya kalau kita nak check sama dengan 56 ni adalah satu error, so kita buatlah regular expression yang define error-error yang mungkin lah, supaya dia tak kacau kita punya recognition of regular expression tu. Jadi kita buatlah satu regular expression untuk error. So kalau jumpa pattern macam ni, ini automatic error. So tak perlulah nak define dia ataupun nak classify dia kepada white space ke, integer ke, identifier ke. Itu definitely adalah error. So contohnya macam ni lah. Dalam case ni kita nak define dia sebagai operator and then number ke, ataupun nak define sebagai error. So kita letak ini sebagai satu error lah. So maksudnya kita buat regular expression, nama dia error, start dengan sama dengan, followed by digit. Itu adalah error. Jadi automatic dia akan recognize lah token tu sebagai error. So dia tak akan convert tu pada token. Okay, ini cara nak implement lah. Ini kita akan tengok kemudian. So kelas hari ni itu saja. Cuma untuk kita lebih faham apa yang kita bicarakan pada pagi ni, kita boleh buka regular expression. Ada nak buat sekarang ataupun esok ataupun bila-bila lah. Kita tengok kat sini Ini contoh dia. So, you kena tengok yang sebelah
kanan ni dia punya regular expression. Kalau dia buat ABC itu adalah letters. Kalau 1, 2, 3 adalah digit. Kalau kita nak buat digit, kita buat 1, 2, 3. Kalau kita nak buat any digit kan, macam tadi tu saya buat 0-9 kan. So dalam kes ni kita boleh buat /D saja. Okay, ataupun boleh juga guna yang macam ni 0-9. So kalau /W ni apa? Any alphanumeric character, maksudnya combine, maksudnya alphanumeric ni dicombine antara AZ dengan 0-9 ni. Huruf dan nombor alphanumeric. /W huruf besar ini non alphanumeric, contohnya koma, titik, huruf-huruf yang bukan berbentuk letter dan juga bukan berbentuk digit. Ini kalau nak buat repetition, kita akan buat M, N So, M ni berapa kali lah. Contohnya kalau kita nak buat tadi tu ada 2 kali kan. Ke A ada 2. Maksudnya kita akan buat A and then dalam kurungan 2. M tukar kepada 2. Okay. So dia kata kat sini isu kita type pattern. Contohnya nak match character. So nak match character, kalau kita tengok kat sini A atau Z kan, kita boleh buat A hingga Z huruf kecil semua. Tapi ni tak betul semua, dia detect lah, dia detect yang first saja kan. Sebab kita buat ini di satu huruf saja, satu huruf antara A hingga Z. So kita buat second letter A hingga Z juga, dia detect lah yang kedua ni. Tapi kalau kita nak detect semua, kita just buat plus. Okay, plus ni maksudnya dia boleh ada banyak, boleh ada satu, macam tadi satu A, tapi dia boleh ada banyak. Maksudnya dia boleh ada A, B, C, D, E, F, G, ataupun dia boleh ada yang ni. So dia boleh try, continue lagi. Ini disuruh cari bila try writing a pattern that match all the digits. Dia nak match digit saja. So macam ni kita nak match digit, kita akan buat 0 hingga 9 kan. Tapi ni satu digit je. So kita nak 3 digit. So kata tadi nak buat, kalau nak repetition boleh guna yang ni. Kita buat 3 ni tak jadi Jadi kita kena buat bracket 3 digit. So nampak dia detect 3 semua yang digit dia detect. Okay. Kalau tak tahu dia ada je solution kat bawah tu ada je solution. Ni contoh dia kata 1, 2, 3. Tapi kita buat macam ni. So kalau kita buat soal jawapan ni berbeza daripada bawah ni, bolehlah post dekat forum forum tu boleh post lah jawapan kita. Maksudnya cuba apa ni, exercise yang ni, regular expression dia, post yang ni. Yang boleh try lagi. Yang ni last. Dia kata try to write a single pattern that can match the first 3 string but not the last. Okay. 3 string yang pertama saja, tapi not the last. You may find that you may have to escape the dot character to match the period in the same line. Okay, write a single pattern that can match the first 3 string. Okay, string tu maksudnya apa-apa huruf lah. Okay. Kalau string kat sini kita boleh guna dot dan slash dot. Ini karakter lah, ini karakter. Okay. Kita boleh buat that dot. Dot tu ada satu. Okay, tapi kita nak ada banyak nak ada banyak. Kita boleh kata first 3 first 3. Ini ada 3. Okay. Tapi yang ni tak jalan lah. Sebab apa? Escape the dot meta character to match the period. Okay. Sebab ni ada 4 lah. Okay. Kalau star ni dia cover semua ni, ini betul-betul tapi yang ni salah. Sebab dia nak yang first 3 tu adalah karakter. Kita buat ini karakter. Last dia tu string
Dah tak faham kat soalan apa dia nak. So, kalau tak tahu, just tengoklah solution You can use to make the first three Y character and escape the final method to make the character. They will not make the one in the fourth line. To match the first character, betul. Escape the final Y card meta character. Kalau aku tak tahu pun just proceed je lah. Yes. Okey. Ini jawapan dia lah. Titik satu huruf, titik huruf kedua, titik yang ketiga. Okey. Jadi ni dia skip lah. Dia takkan baca sebab yang ni ada 4 huruf kan. 4 huruf. Maksudnya soalan dia ni, kita nak tengok 3 je karakter. Tetapi titik tu tidak dikira sebagai karakter. Maksudnya 3 karakter followed by titik lah, ataupun 3 karakter je. So ni 3 karakter titik, 3 karakter titik, 3 karakter and ada titik. Ini 3 karakter tidak ada titik. Jadi kita nak skip je ni, maksudnya macam ni lah buat. Okay, any karakter satu, any karakter yang kedua, any karakter yang ketiga, and then ini adalah titik lah, dia bukan karakter, ini adalah titik. Slash titik tu dia bukan any karakter. Tengok kat sini. Dot tu saja melambangkan any karakter, tapi kalau kita nak kata titik tu sebagai satu simbol, kita akan buat slash titik. So ni slash titik. So boleh try, dia ada sampai 15 ni. Dia boleh try lah. Solution tu dah ada dah jawapan dia, tapi sebelum klik solution tu try lah buat. Okay, itu saja kelas hari ni. Ada soalan?